Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harapnya sihatlah. Ha, tak ada apa pun. So, kita buat just malam. Sesi sembang santai. Lepak-lepak, kan? Okey. Hmm. Ha. So, masa untuk hari ini kita lepak lagi. Minum teh macam biasa. Tapi malam ni saya minum kopi. Malam ini Ustazah bagi saya kopi special, iaitu kopi tongkat ali campur dengan ginseng. Ha, suara tenggelam. Okay, sound check, sound check. Satu, dua, satu, dua, sound check, sound check. Clear tak? Clear ke tidak? Lepas tu ada biskut kering. Kita makan biskut hari ni, cicah dengan ayak, dengan roti. Ni sesi mengeteh. Okey. Dilafat. Suara perlahan. Okey tak suara? Cek tengok. Raini Rina Amri. Betul-betul tepat pukul 10. Terbaik tuan. Punctual. Yalah askar kan? Buat macam mana? Memang pukul 10 lah kita start. Sesi sembang. Jangan lama-lama. Nayak lo. Jemput minum. Jadi malam ni kita sembang buat apa ni? Faris Vento, salam selamat petang tuan. Ya, selamat petang. Fairuz Hassan. Memang besar sangat hari ni. Ustazah Perli. Dia bagi gelas besar hari ni. Lepas tu dia bagi air tongkat ali campur ginseng. Izzat Prime, tuan asal orang mana? Saya orang Kedah. Dilahirkan di Johor. Dibesarkan merata-rata. Okey. Apa kita nak sembang malam ni? Apa cerita kita? Irmas Adam. Tuan, semalam saya tersempat 5-6 ekor burung pungguk. Oh, tak adalah. Biasa je tu. Raikal Hakiki, macam mana keadaan tuan setelah beberapa bulan bersara ni tuan? Saya belum bersara lah. Mak Rizwan, Abu Bakar. Minum kopi cap raga ke tuan? Tak Okay, jemput minum. Jemput minum. Tak boleh nak keluar kita lepak kat kedai mamak ke apa. Kita minum kat rumah lah. Mamak, betul tak? Wan Ainom, bab menyemarakkan rasa cinta suami isteri. Okey. Tadi ada orang tanya soalan pada saya. Iaitu dia kata waktu PKP ni banyak pula kes rumah tangga. Betul tak? Okey, oleh kerana banyak kes rumah tangga yang berlaku waktu PKP ni, keganasan rumah tangga ada, bergaduh banyak. Sebenarnya bergaduh ni semua orang bergaduh. Kan? Saya pun duk bergaduh dengan ustazah kamu tu. Normal lah tu. Cuma saya ada pengalaman. Apabila orang bergaduh, kalau saya dulu kat camp lah, setiap kali bila ada orang bergaduh kan, suami isteri bergaduh, sampai nak bercerai-berai, saya akan panggil. Lepas tu, suami isteri tu datanglah depan saya. Bila dia datang depan tu, saya akan tanya 3 soalan je. Yang pertama, saya akan tanya pada si suami. Saya akan tanya suami tu macam ni. Awak sebagai suami, bilakah kali terakhir awak puji isteri awak dan hargai apa yang dia pernah buat? Lepas tu saya tanya soalan kedua pula. Awak sebagai isteri, bila kali terakhir awak menghargai pelat lelah, pengorbanan suami? Bila kali terakhir awak macam tu?
Dan soalan ketiga, saya akan tanya mudah ya. Bila kali terakhir kamu ni, suami isteri ni, sembahyang solat jemaah sama? Selalunya bila saya tanya soalan macam tu je, dia orang kan, okey tuan, kami balik dulu tuan, kami selesaikan kat rumah. Macam tu lah. Ya, sebenarnya bergaduh-gaduh dalam rumah tangga ni boleh selesai. Tapi saya sendiri pun pernah kahwin dulu, dah pernah bercerai apa semua. Kan? Kalau nak bergaduh suami isteri tu, cuba fikir baik-baik lah. Kalau saya ceritakan dulu, saya lafazkan cerai dekat atas sejadah, macam mana? Boleh terima? Yalah, betul lah. Saya kahwin dalam masjid, tempat yang mulia. Dan apabila saya nak lepaskan, saya lepaskan di atas sejadah. Lepas jemaah sama-sama. Dah dia nak sangat, bila dah betul-betul nak sangat, lepas saya jadi imam, dah solat sama-sama, dah doa sama-sama, amin, amin semua tu, saya pusing ke belakang, saya tanya, betul ke ni nak minta cerai ni, betul ke? Kan? Lepas tu bila dia kata, betul bang, macam tu. Waktu tu saya cakap elok, saya bisik kat telinga je. Okay? Selalunya macam tu lah. Kan? Tapi kalau ada orang dia cakap dia nak sangat bercerai, okay? Buat ujian, tak susah pun. Jangan bercerai lagi. Kata okey tak apalah. Kau buat hal kau, aku buat hal aku. 40 hari tengok boleh tahan tak? Selalunya masuk hari ke 10, 11, masuk hari ke 1, 2, 3 memang keras kepala lagi. Masuk hari ke 10, 11 memang akan teringatlah balik kenangan manis lah apa semua, insya-Allah dia akan berbaik semula. Okey. Suara okey kan? Suara okey kan? Okey. Okey, apa soalan kita seterusnya ya? Komander perang tak mau tanya apa dah semalam, tanya banyak. Tak jawab nak jawab macam mana, terlalu banyak soalan. Satu-satu saya sedang melihat soalan-soalan ya, sabar. Okey. Muhammad Fitri Abdullah, tuan ceritalah pasal Gunung Jerai. Saya nak cerita apa ya? Sebab Gunung Jerai dia hanya gunung. Dia hanya sebuah gunung. Itu saja. Setiap gunung dia ada cerita-ceritanya sendiri. Itu saja. Okey, lain? Faris Vento, tuan boleh kongsi pendapat dan pandangan berkenaan istihad darurat. Ramai yang tidak faham. Darurat ni ada ordinan darurat. Kan, kalau saya cerita pun better korang Google lah ordinan darurat, korang baca dalam tu. Lepas tu banyak ketah-ketah kerja telah dibuat di universiti-universiti dan institut-institut tentang perkara tu. Boleh je tengok. Saya kalau nak saya terangkan cara tak berapa seronok lah. Okey. Aiman Zarif cerita pasal orang tua di hutan Endau Rompin tuan, please. Ada orang tua, tak tahulah masih hidup ke tak ada ke, diorang duduk jauh tengah-tengah hutan. Mereka ni ada ilmu yang tinggi lah, ilmu hutan. Tahap mereka orang tua nak cari makan tak susah dah. Tapi mereka punya ilmu tu, kalau mereka panggil kijang boleh datang, serah diri betul-betul kat tangga rumah dia. Sampai tahap tu. Okey? Okey. Encik Jeb, legenda Captain John jadi duty officer di camp askar tu betul ke? Ya, itu kisah dulu-dulu tu, 60-an ke tak silap saya tu. Waktu tu British masih ada. Itulah dia. Muhammad Firdaus bin Abdillah, boleh saya nak tengok batu delima merah yang tuan miliki? Ada. Saya ada, masih simpan lagi. Sebab tak ada orang lagi yang belum layak untuk menerima benda tu. Kan? Afiq Syahmi. Tuan, betul ke dalam hutan ada Bigfoot? Okey, dia bukan Bigfoot tau. Okey.
Kalau orang dulu dia panggil mawas. Kami dah redah banyak hutan dah. Pengalaman saya kata tengok betul-betul Bigfoot ataupun mawas ni, saya tak pernah. Tapi sekilas nampak macam tu, tu pernah sekali je. Tapi kita nak kata yakin tak yakin sebab benda tu nampak macam tu je kan. Dia nampak lalu. Saya tak tahu bayangan ke, hayalan ke, betul ke, saya pun tak pasti. Kan? Yang saya tahu mengikut kisahnya, dia ni tapak kaki dia tu, dia terbalik sikit. Dia macam monyet tapi terbalik sikit. Jadi kalau kita ikut tapak kaki dia, tu sebenarnya kita ke belakang. Faham tak? Tapak kaki dia macam terbalik. Jadi kalau kita ikut kononnya ke depan, tapi sebenarnya macam ke belakang. Tu kisahnya lah. Kisah ni bukan daripada zaman saya lagi. Daripada zaman ayah saya jadi askar lagi. Sama je. Kamarul Zaman Rosli bagi nasihat kat orang macam mana nak depa nak berhenti rokok. Saya sendiri pun susah nak berhenti rokok. Tapi alhamdulillah sekarang dah berhentilah. Pelan-pelan sebenarnya. Dia semuanya kat sini. Trik latihlah diri. Kalau dulu saya satu hari sekotak. Kemudian kita turunkan. Disiplin kan lah. Yang paling penting, macam saya, walaupun saya dulu isap rokok satu hari satu kotak, tapi saya akan tengok time waktu ujian larian tu. Kan kami ada ujian kecergasan asas tentera tu. Jadi kalau saya lari 2.4 km, lebih daripada 10 minit, saya akan berhenti terus. Lepas tu, bila bulan depan buat ujian tu balik, bila saya dapat bawah daripada 10 minit, saya isap balik. Macam tu lah kan. Perangai. Sebenarnya dia tabiat. Tabiat tu nak buang hilang. Nak buang susah kan. Okey, kejap. Apa lagi soalan Hafizi Johari, MH370 tu konspirasi ke? Saya tak tahu Zulhelmi Furmansyah, Tuan kalau diarahkan untuk bertugas waktu sekarang ni, Tuan memang dah bersedia ke? Anytime. Yus Macang, cerita pasal mistik dalam ATM, Tuan. Alamak. Apa mistik tentang tentera? Gunung Jerai saya dah cerita semalam. Armir Ridwan, Tuan betul ke silat zaman-zaman Datuk Bahaman, Tok Gajah seangkatan dulu banyak menggunakan ayat Quran? Mereka ada banyak ilmu. Kan, yang kita tahulah. Dia ada mentera, dia ada bacaan-bacaan Quran, dia ada. Tapi yang paling bagus tentang pendekar-pendekar zaman dulu ni ialah cara mereka punya latihan. Yang tu kita kena cari. Bukannya kita cari apa amalan diorang, doa-doa, jampi-jampi apa semua. Kita duk gila jampi doa apa semua tu, tapi badan kita sendiri pun tak sihat. Badan gemuk, gedempul berat, macam mana kita nak jadi pendekar? Kita kena pastikan badan kita fit. Badan fizikal luaran kena fit. Kemudian baru dalaman tu kita tambah. Itu caranya. Norizan bin Nordin, Tuan kes Sauk Tuan terlibat tak? Ada pengalaman waktu kes Sauk seluruh Malaysia terlibat. Ya, saya waktu tu saya sedang operasi. Okey. Muhammad Muzamil Mansur, Tuan bila nak menyerah gilisut Tuan kat saya Tuan? Mana boleh? Tahu tak saya buat tu dengan tangan saya sendiri tau. Saya buat dengan tangan saya sendiri, jahit sendiri satu-satu, gunting setiap satu tu. Ya Allah, kenangan buat tu. Letak 10,000 saya tak jual. Kan? Tuan kongsi ilmu nak cari barang hilang ada tak? Barang hilang ni ada banyak sebab. Saya pernah tengok macam mana cara nak tu, tapi dia gunakan Bismillahirrahmanirrahim lah. Sekejap. Anak-anak duk ketuk-ketuk pintu Okey. Apa dia ni? Apa?
Aduh. Ambil sini. Aduh, biasalah anak-anak. Apa dia? Meh. Ha. Okey. Okey, kisah tentang barang hilang tu sekejap kita sambung lah. Kan? Baba tengah apa? Tak, Abah tengah baca komen. Jom. Okey. Encik Sofia Humairah. Tuan, soalan yang saya semalam tak dapat feedback lagi. Tuan ada dapat offer tak dari private military contractor time dah pencen ni, and tuan tak minat ke nak join mereka? Okey, sebenarnya saya telah ada ditawarkan untuk masuk sebagai askar upahan international punya. Kan? Tapi saya sedang memikirkanlah nak join mereka ke tidak, sebab kalau benda tu, hidup ni kena ada prinsip. Kalau orang bayar kita untuk buat benda salah, kita pun tak nak. Sekejap Fatin Sofia Syairah pergi keluar je. Pergi keluar. Apa nak cakap dengan kawan abah? Apa cakap dengan kawan abah? Allahu Akbar. Sorry, iklan. Biasalah kan. Anak-anak. Bapak misali kenalah jaga anak. So macam tu lah. So dia offer daripada untuk jadi askar upahan lah orang panggil lah kan. Ada. Saya pun dapat offer tu. Tapi saya tak minat. Okay. Tuan, kenapa silat-silat zaman dahulu ilmu diorang hebat, susah nak turun ke generasi sekarang? Bukan mereka tak nak turunkan. Dia macam ni lah. Kalau kamu tak layak nak masuk universiti, kamu layak sampai sekolah menengah saja, macam mana profesor nak bagi ilmu kat kamu? Kamu faham tak? Jadi sebenarnya, dia seperti cawan. Kalau cawan tu tak cukup besar, macam mana kita nak isi air satu baldi? Faham tak maksud tu? Jadi sebenarnya cawan tu kena dibentuk dan cawan tu sendiri kena bentuk dan sedia untuk menerima benda-benda macam tu. Okey? Barulah dia boleh dapat. Likiu Koha. Ya. Cik, minatlah kat misai tuan. Hang buatlah juga. Tuan, besak cincin ada kisah tu. Cerita sikit. Okey, saya dah cerita dah. Batu cincin ni Tok Guru saya bagi. Saya ikat dengan pakar kedai emas Kelantan. Orang Kelantan buat. Kan? Ikat dengan perak lah. Original perak. Jadi batu ni cerita dia orang apa? Tengoklah. Batu ni diberi oleh Allah je. Kalau ikutkan ni dia bagi waktu solat. Dia hantar kat sejadah. Kan? Diberi oleh, kau ceritakan kau tak percaya. Dia beli oleh, saya cerita je lah, Raja Jin. Tapi apa khasiat dia saya tak tahu. Jangan tanya, saya bukannya Tok Bomoh. Yang saya tahu pakai cantik, sudah, itu je. Okay, next. Tuan, Faris Is, Tuan, apa petua nak hilangkan resdung? Resdung dalam bahasa, ataupun bahasa sains ni panggil sinusitis. Betul tak? Better pergi jumpa doktor yang pakar ENT, ear, nose, throat tu. Okay? Itu. Lepas tu kalau yang tradisional ni banyak ubat dia. Ada yang bubuh air cabai dalam hidung pun ada. Ada yang buat ada macam-macam lah. Kan? Macam-macam cara ada. Tapi tu cara tradisional. Tapi saya punya pendapat, walau apa pun yang kamu nak pergi berubat, contoh resdung ke apa ke, pastikan kalau kamu nak buat sesuatu, jangan taksub pada sesuatu benda saja. Contohnya, janganlah kamu terlalu taksub pada perawatan tradisional saja. Buat juga yang perawatan moden, dua-dua sekali. Sebab tu saya selalu pesan, kan, ilmu tradisional dan ilmu sains perubatan moden adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua ni ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Janganlah orang yang tradisi ni kutuk doktor, yang doktor ni pun janganlah kutuk yang sini pula, jangan. Dia sepatutnya dua-dua ni saling melengkap. Faham? Saling melengkap.
Bukannya saling melingkup. Okey. Itulah dia. Okey. So, apa-apa perubatan kamu nak buat pun, ikutlah petua yang saya bagi tu. Okey. Zakafidin. Scott. Tuan takut bini ke? Mana, kita bukan takut. Kita hormat saja. Kan? Faiz Johari, tuan nak jadi menantu. Okey, kejap saya baca soalan dulu. Okey, pasal barang yang hilang tadi tu kan. Okey, kebanyakan orang dia barang yang hilang ni macam ni. Ini ikhtiar saja ya. Ikhtiar. Okey. Ambil pinggan putih. Pinggan tu putih kosong Ambil pinggan putih. Ambil duri mawar ataupun batang mawar ke batang-batang yang berduri lah. Apa pun tak apa. Faham tak? Okey. Macam apa ni pokok bunga kertas kan pun berduri juga. Boleh je ambil. Lepas tu cari air mawar. Air mawar, okey? Kalau air mawar ni banyak kat kedai India pun ada. So, pinggan putih tu yang kita punya duri yang kita pegang tu, kan? Celup dalam air mawar, tulis dekat pinggan putih tu Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Celup buat macam air mawar tu adalah dakwat. Celup buat selambanyak 33 kali. Okey. Habis 33 kali tu, ambil air mawar yang selebihnya, tuang dekat pinggan putih tu, kan, kacau semuanya. Lepas tu, ambil air tu, pergi dekat tempat hilang tu, baca Bismillahirrahmanirrahim, cuba renjis. Kan, kalau jika Allah takdirkan barang tu adalah barang yang memang milik kamu, insya-Allah benda tu patah balik pada kamu. Tapi kalau benda barang tu bukan milik kamu, yang Allah dah tetapkan, memang takkan patah balik lah. Ini hanya ikhtiar saja. Okey? Okey, apa komen lagi? Suara okey kan? Minum air dulu. Makan, biskut, ada, roti, ada. Cicah pula dah. Korang memang betul-betul tak ada kerja. Tengah-tengah malam tengok orang makan. Salam tuan, nak tanya dulu, saya ada pernah dengar cerita yang ATM memang pakai Nasrul Haq. Tak pernah. ATM tak dah pakai Nasrul Haq. ATM pernah diajar seni silat gayung di bawah Datuk Mio Abdul Rahman. Okey. Nur Aini, apa rahsia awet muda tuan? Nampak muda sentiasa. Tok Cindai, happy hari-hari live bro. Yalah bang, bahkan apa nak dibuat lagi bang? Kita semua tu kurung ya kan? Okey. Muhammad Faris Faizul. Tadi saya dah jawab dah tentang tu tadi. Tadi saya dah jawab lah awal-awal tadi ya. Sky Raptor, tuan saya ada soalan yang ingin bertanya. Saya ada masalah bila mendengar irama bunyian silat. Bila saya terdengar irama tersebut, badan saya seolah-olah bergerak dengan sendiri. Boleh tuan terangkan tak kenapa? Sebab kamu berjiwa seni. Itu jawapan saya. Pergilah belajar silat. Kan? Bagi jiwa yang agresif begitu, jiwa kamu ni seni dan agresif. Dua benda. Okay? Pergilah. Mendalami lebih dalam lagi. Okey. Zahari Zainuddin, tuan boleh terangkan pasal saka dan pusaka? Yang tu biarlah pakar jawab. Tuan, tanduk rusa hutan apa khasiat dia? Okey, tanduk rusa tanduk rusa ni ada beberapa khasiat. Kalau selalunya ada orang ambil tanduk ni, dia ada banyak jenis.
Kalau tengok tanduk ni dia ada satu tanduk, lepas tu dia cabang dua, lepas tu dia cabang dua lagi. Okey. Ada untuk buat ubat santau pun ada. Ada untuk buat hilang asma pun ada. Ada untuk banyaklah khasiat dia. Sebab tu orang dulu dia orang suka bila kalau mereka memburu, mereka akan simpan. Mereka bukan simpan buat hiasan sebenarnya, tu untuk buat ubat. Okey? Ada beberapa ubat. Soalnya dia ambil tembikar tanah tu, dia akan gosok. Itulah dia. Natasha Love, Tuan semalam saya ada tanya, Tuan tak bagi tahu pun, saya bermimpi harimau datang jilat perut masa saya hamil 7 bulan. Dia bila bangun tidur memang ada bekas basah di atas perut. Suami kamu jilat kot. Saya minta maaf lah ya, saya tak tahu ya. Okey. Fahmi. Tuan, ada petua tak nak hilangkan batuk selain ubat hospital, klinik? Okey, isteri saya ustazah tu selalu batuk tau. Dia selalu sangat batuk. Okey, apa yang saya buat ialah dua benda. Yang pertama, habatus sauda. Yang kedua, ambil madu original. Kadang-kadang kau tak jumpa madu original, madu yang dekat supermarket pun boleh juga, asalkan madu asli. Ambil, kemam dalam mulut. 1 hari 3 kali. InsyaAllah, baru ni pun isteri saya batuk teruk. 2 hari dia batuk, tak berhenti. Isteri saya kalau batuk memang teruk. Okay? Madu original. Okay? Okay. Okay, kita baca komen kejap. Muhammad Nik Ashraf, Tuan, orang bunian tu wujud ke? Itu saya dah terangkan banyak kali dah. Kita yang panggil orang bunian. Kan? Tak ada pun dalam hadis ke dalam Quran mengatakan, oh itu namanya orang bunian. Okay? Itu dipanggil jin. Kalau golongan orang-orang gaib, itu berbeza. Okay? Nadirah Bunga, Tuan pernah pergi operasi dengan adik saya tak? Ya, saya pernah. Saya kenal dia. Jangan kata saya kenal dia. Isteri dia pun saya kenal dia. Muzafiz Mahmud, Tuan, tolong komen Tuan, budak-budak sekarang ni hobinya cari hantu. Yang pertama saya puji keberanian. Yang kedua saya cakap mereka tu bodoh. Okay? Kenapa tau? Kenapa kamu nak cari penyakit? Jangan cari penyakit. Jangan tunjuk hero. Okay? Kamu pergi masuk sana, masuk sini. Cuba kamu baca kisah-kisah saya. Ada ke saya pergi cari benda-benda tu? Tak ada. Okay? Tapi kalau kita terserempak, terjumpa, lawan lah. Allah. Jatuhlah pula. Payah, tak ada stand. Main letak macam tu je. Okay? Jadi nasihat saya pada orang muda, tak payahlah yang hobi mencari hantu semua tu. Itu semua merepek lah. Kan? Jangan cari penyakit. Memang kita khalifah di bumi ni. Tapi kalau kita berlebihan sangat, kan kita kena balik. Faham maksud tu Okey, apa lagi soalan? Banyaknya. Okey. Rahma Yusof, maaf Tuan, ada satu lagi barang yang saya ada buluh tumpat, apa kegunaannya? Tu kena pergi jumpa orang yang pandai gitu. Bagus barang tu. Kan? Kalau tak nak bagi saya. Okey? Muhammad Farhan, Tuan ada doa khusus atau tips tak kalau jumpa binatang buas dalam hutan selain menghadap ke belakang dan lari? Okey, dengar betul-betul pengalaman saya dah ceritakan beberapa. Semalam pun saya cerita lagi, jumpa seladang lah, jumpa
ular tedung besar lah, jumpa itu, jumpa rimau dengan anak dia lah. Okey. Lepas tu dia mudah je. Jumpa binatang, pertama sekali, ingat betul-betul. Binatang buas tak suka manusia. Tak ada binatang suka manusia. Cakap betul-betul. Rimau tak suka kita. Mereka tak suka bau badan kita pun mereka tak suka. Okey? Jadi tapi kalau kita terserempak dengan binatang buas, kan, kita bertenang. Kita tengok dia betul-betul, lepas tu kita berundur, slow, undur ke belakang. Slow, undur. Percayalah, dia lebih takut pada kita daripada kita takut pada dia. Percayalah cakap saya. Okey? Okey. Muhammad Akmal, ya, jawapannya ya. Fahmi, oh madu tu just kemam je biar dia pelan-pelan turun ke tekak. Okey? Tuan kenal tak guru saya, Cikgu Zairul daripada Jerantut? Tanyalah dia. Okey, Kursani tu apa? Semalam saya dah jawab. Tak dengar ke? Weh, so slow sikit. Jangan laju sangat. Lepas tu sekarang dah berapa minit? Okey. Okey. Kejap, saya tengah baca-baca soalan ni, saya pun tak faham juga soalan korang ni. Muhammad Ismail, Tuan, kenapa bila orang jumpa harimau dalam hutan, dia orang panggil tok? Okey, sebenarnya nama gelaran dia. Okey, nama gelaran. Nak panggil dia harimau pun boleh, nak panggil dia tiger pun boleh, nak panggil dia bahasa Cina pun boleh, apa benda pun boleh. Okey, jangan. Lepas tu dulu kalau kami guna kata kod. Nampak harimau, nampak tok. Itu je. Sedangkan boleh je saya nak panggil dia harimau ke tiger ke apa ke, tak ada masalah. Okey. Cuma dia macam gini. Macam semalam saya terangkan bahawa kita ni khalifah di bumi. Jadi janganlah bila kita masuk ke dalam hutan, kita yang pertama jangan terlalu belagak dalam hutan. Tapi yang kedua, jangan kita terlalu penakut pula. Sampai habis nak kencing pun tok nenek tumpang kencing. Bila masa tok nenek hang ada situ? Tok nenek kamu tu ada kat kampung, bukan ada hutan. Kan? Jin dengar macam dia gelak je. Bodoh punya manusia. Kau panggil aku datuk nenek. Macam tu, faham tak? Jadi kita bertenang lah. Okay? Kalau balik pada soalan tadi, kenapa orang panggil tok, itu adalah gelaran atau kata kod. Okay? Okey. Bayang-bayangku, Tuan, syariat dengan tauhid mana lagi penting? Nak cuba Google tengok Imam Syafi'i kata apa. Benda tu saya pernah terangkan kan kat Facebook. Okey? Pertama kita kena tauhid tu betul lah. Tauhid tu kena betul. Tapi tauhid tanpa syariat pun jadi tak betul. Syariat tanpa tauhid pun tak betul. Kan? Najihah Yazid, Tuan, betul ke kalau mengurut ni, if belajar urut boleh terkait dengan jin? Kalau keturunan pula macam mana? Saya pernah belajar mengurut dengan Ustaz Muhammad dulu. Dan ada 2 orang lagi Ustaz. Kejap, anak-anak nyanyi lagu Frozen pula dah. Dia nak suruh kita buka pintu. Okey? 2 minit. Minum dulu. Apa dia ni?
duduk depan Umi ya. Abang tengah cakap dengan telefon. Abang buat kerja. Abang tengah buat kerja. Sekejap lagi abang panggil. Sekejap lagi abang panggil Sofia. Allahu Akbar. Aduh, buat macam mana anak-anak kecil? Ha? Apa dia? Sebagai tentera, macam mana tuan jaga penglihatan mata dengan baik? Okey. Ni sebagai ilmu, dengar betul-betul. Okey. Ilmu yang pertama, kurangkan tengok handphone. ni benda handphone ni, kotak lah, TV lah, apa semua kurangkan. Cahaya tu kurangkan. Bagi mata tu jaga. Okey, ilmu yang kedua, yang ni penting Apabila kamu bangun daripada tidur, okey, setiap hari, tak kiralah kamu berada di mana pun, tengah-tengah bandar raya sekalipun, ataupun kamu berada dekat kampung ke, setiap hari waktu matahari terbit kan, lepas tu lepas daripada ufuk timur tu kan, kamu menghadap bagi matahari duduk belakang kamu, lepas tu kamu tengok benda hijau yang paling dekat. Okey, benda hijau yang paling dekat, paling dekat kan, contohnya tak kisahlah kalau kamu duduk kat kawasan yang ada pokok, tengoklah benda pokok. Okey, daripada situ kemudian tengok hijau tu yang jauh sikit. Ni latihan mata tu sampai kamu tengok yang paling jauh. Tengok tu dalam 2-3 minit, lepas tu jarak jauh sikit, tengok 2-3 minit, tengok jarak jauh sikit, 2-3 minit. Bagi kita tune mata kita ni sampai hijau yang paling jauh. Okey? Tu salah satu latihan dia. Beres? Abdul Rahim, tuan macam mana nak hilangkan uban? Pakai pewarna. Saya pun pakai pewarna. Mic tu tolong rapatkan lagi. Rapat dah ni. Okey. Muhammad Ratika, tuan pernah kena patuk ular berbisa tak masa operasi kat hutan, dan apa langkah-langkah awal untuk ubati bisa? Ada petua orang dulu-dulu lah. Tapi lah kami dalam hutan kan. Bila je berlaku dalam hutan ni, kita bukan ada anti-venom dalam hutan. Helikopter nak panggil pun lusa pun sampai. Okay. Jadi apa yang saya amalkan ialah ibu garam. Cari ibu garam. Okay. Ibu garam. Ini first aid lah. Okay. First aid. Dah itu je. So, air. Kalau kena patuk dalam hutan, ibu garam, air, secawan, letak ibu garam dalam tu, bacakan Al-Fatihah, minum. Itu yang pertama. Lepas tu tawakal untuk Allah lah. Ada lagi ayat untuk penawar bisa yang saya tahu, yang ni saya bagilah siapa-siapa yang nak ambil lah. Okay. Ayat dia ialah wa iza batashtum jabbarin. Ayat Quran Saya ulang sekali lagi. Wa iza batashtum jabbarin. Itu ayat untuk menawarkan bisa. Okay? Saya tak pernah lah kena patuk ular dah bisa dekat tu, alhamdulillah lah, ular-ular tak nak dekat dengan saya. Tapi kalau kena macam kalau jengking semua tu, saya guna ayat tu je sebagai first aid, bukan lepas tu tak pergi hospital. Pergi juga jumpa ubat-ubat tu macam biasa kena buat kan, tapi untuk first aid. Okey, saya harap benda tu bermanfaat. Okey, korang tak ada air ke? Saya ada air ni. Nak Ustazah Perli saya, dia bagi cawan sebesar. Tengok tu, besar cawan ni. Allah. Okey. Berkaitan urut tadi tuan. Apa soalan tadi Dah pening dah.
Apa banyak sangat ni? Kejap. Saya nak tengok. Tuan apa nak buat bila tersempak dengan khinzir? Cakaplah dengan babi hutan. Kan? Okey, khinzir dalam hutan. Jangan main-main dengan babi hutan. Dia agresif. Okay? Sama juga binatang liar ni macam mana pun dia tak suka pada manusia. Dia tak suka langsung pada manusia. Okay, apa yang saya buat kalau jumpa babi hutan ni, dia pertama nyorok belakang pokok. Sebab dia nak kona tu tak berapa nak pandai. Dia boleh kona tapi dia tak berapa nak ni. Sebab dia jenis kalau dia dah tunduk kepala, dia punya taring dia dah macam tu, dia nak sondol aja. Okay. Ramai orang mati tau kena dengan babi hutan ni. Tapi yang penting badan kamu tu jangan bagi belakang pada dia. Menghadap. Okay. Okay. Apa soalan lagi? Nadirah Bunga, tuan, macam mana nak tahu dalam badan kita ada saka? Kenapa banyak orang tanya kalau tersesat dalam hutan? Korang duk selalu masuk hutan ke? Yang duk tanya soalan-soalan ni, tuan, kalau tersesat macam mana kalau tersesat dalam hutan? Kalau tersesat, baliklah ke pangkal jalan. Betul ayat tu. Benda pertama apabila sesat adalah kamu patah balik ke tempat yang kamu kenal. Tempat terakhir kamu kenal. Okay? Kemudian daripada situ kamu backtrack. Bukannya bila kamu dah sesat, alamak, kamu teruskan ke depan. Bertambah-tambah sesat dah nak masuknya. Okay? Isap rokok tu. Ni bukan rokok, ni rokok elektrik. Syok-syok je. Okay. Dah berapa minit ni? Kita sembang santai ni berapa minit dah ni? Mitri 7, tuan dah pencen ke? Belum. Apa ni? Nama korang ni saya nak sebut pun susah. Kuzpe Malo. Tuan, daun dalam hutan yang boleh buat shampoo, apa namanya? Nama dia daun Rejoice. Aduh, macam-macam. Ada. Benda tu kena belajar lah. Saiful Rosli, tuan dengan anak Badul siapa senior? Saya senior lagi. Dia junior, jauh daripada saya. Ya, saya kenal dia. Saya pernah jumpa dia, ya. Arwah memang seorang yang baik. Saya terus terang seperti itu. Arwah dan tim dia adalah orang yang baik dan orang yang hebat. Okay? Muhammad Hakimi, tuan, apa petua dan penawar untuk saya bantu sepupu saya yang kaki ketum tegar. Oh, kaki isap ketum lah. Petua dia senang je. Petua dia bawa parang. Betul. Kau asah parang depan dia, dia minum je, kau potong tangan dia. Kan? Nak ajar pun tak reti-reti lagi. Susah sangat. Okay. Tuan pernah jumpa emas tak semasuk operasi dalam hutan? Oh, yang tu pernah. Kan? Pernah masuk botol air mineral tu kan? Saya isi air kosong. Saya isi anak sungai tu. Dia ada anak sungai. Saya kocak-kocak bagi dia keluar lumpur-lumpur tu kan. Saya ambil air botol mineral, saya letak. Nampak emas turun tu. Emas. Dia punya klip-klip emas turun. Tempat tu saya tak boleh bagi tahu kat korang. Okay, lagi korang pergi ramai-ramai pula pergi serbu tempat tu. Okay? Biarlah, itu kan seluruh rakyat punya. Itu semua kan tanah Melayu yang punya. Saya pun tak ambil pun, tak bawa balik pun. Tuan pandai masak tak? Ya, boleh. Saya boleh masak. Kenapa? Ada nak bagi calon bini nombor 2 kah? Mencana cerita kah? Bagi tahu sekarang. Si Cidut, kalau batuk makan madu, kalau migrain tuan, kalau migrain suruh bini urut.
Yang pertama, suruh dia urut. Allah senikmatnya kalau dia urut. Kan? Yang kedua, makan Panadol. Yang ketiga, kalau masih sakit kepala, masuk jumpa hospital. Okey? Okey, kebanyakan orang yang sakit kepala ni, dia sebenarnya sakit kepala, bukannya migrain. Okey? Yang pertama, cara mandi tu salah. Cara mandi tu salah. Faham? Okey. Amalkan mandi ni. Okey, saya panggil mandi 7. Ambil air setiap hari, ambil air satu gayung yang pertama, jirus sampai buku lali. Nombor 1. Gayung yang kedua, jirus sampai takat lutut. Okey, daripada lutut ke bawah. Okey, yang ketiga, ambil gayung ketiga, air tu jirus daripada pinggang ke bawah. Okey. Yang keempat, ambil gayung tu jirus sebelah kanan. Okey. Yang kelima, jirus sebelah kiri. Okey. Yang keenam, jirus muka dan kepala. Okey. Dan yang ketujuh, barulah ambil jirus semua sekali. Amalkan setiap hari, benda tu untuk kamu hilangkan darah gemuruh. InsyaAllah, darah gemuruh, jantung berdebar-debar lah, lepas tu sakit kepala lah, itulah, inilah, sakit urat-urat, insyaAllah kamu akan lega lah. Setiap kali bila kamu jirus tu, dalam hati selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So, amalkanlah. Lepas dah 7 tu kamu nak mandi macam kebau ke mana, mandi je lah. Okay? Tapi untuk permulaan tu, buat yang tu dulu. Boleh? Okay? Okay. Zikra Arisha, Tuan pernah jumpa anak dara bunian kan? Boleh Tuan gambarkan rupa dia sebab ramai orang kata memang sangat cantik. Okey, yang pertama sekali saya nak bagi tahu, cantik memang cantik, tapi cantik dia adalah bukan cantik manusia. Okey? Kenapa kita kata dia cantik? Dia macam mana kita pergi, kenapa kita kata alam bunian, alam jin, kebanyakan orang yang dah pergi sana dia selalu cerita, wah tempat tu cantik, tempat tu pelik. Kenapa kita kata dia cantik? Okey? Kerana dia tak ada beza di antara kita ni sebagai manusia, pergi buat scuba diving. Cuba tanya orang yang dah pergi buat scuba diving. Apakah perasaan mereka ketika first time mereka turun dalam laut, mereka tengok, wah cantiknya ikan, cantiknya terumbu-terumbu. Sama macam kita. Bila kita pergi ke alam tu, sama juga kita jadi, wah cantiknya, sedangkan benda tu biasa je pun. Okey? Faham tak maksud tu? Sama juga bila kita tengok kata puteri bunian cantik lah apalah. Sebab benda tu kita jarang tengok. Tapi kalau kita tengok setiap hari, kita pun menyampah kat puteri bunian. Kau pergilah jauh-jauh sikit. Faham tak? Faham tak maksud tu? Okey, faham Fahmi Jijul. Dah jawab lah yang tu. Bandin Samo. Itu Bandida Bandin Samo. Azrul Abu Bakar. Bang. Abang tu sejarah lama bang Okey. Apa lagi? Okey, jap tak tanya jap. Ni, makan biskut lu. Okey, dah tak banyak soalan dah ni. Dah berapa minit? Tak mau lama-lama. Maksimum 1 jam je. Maksimum. Kalau tak ada soalan, sekarang saya nak habiskan. Okey? Azira Muhammad. Soalan dia. Tuan, kenapa bunian selalu ambil lelaki saja? Sebab perempuan-perempuan kat Malaysia ni lolak-lolak. Tak layak diambil. Marah. Cakap tu marah. Manalah saya tahu. Siapa kata ambil perempuan saja? Okey? Tak ada. Siapa kata ambil lelaki saja? Perempuan beberapa orang dah. Cuma kita je tak tahu. Kan?
Dah 51 minit kah? Serius kah? Natasha Shah, salam tuan. Baru kenapa siapa ramai perempuan ni komen ni? Lakinya mana? Dang Iza, tuan, saya nak tanya tips. Adik saya selalu kena himpit oleh benda halus, terutama bila uzur. Yang menakutkan bila time dia kena himpit tu, dia cuba struggle, dia boleh rasa lagi benda tu usap di mukanya. Adik Dang Iza, adik awak lawa tak? Keluar lawa, apa salahnya kahwin dengan saya? InsyaAllah dia tidak akan dihimpit oleh benda halus, tetapi akan dihimpit oleh benda yang lebih kasar lagi. Marah, gurau tengah malam marah. Okeylah. Dang Iza, bagi tahu dekat adik tu, walaupun uzur, boleh berzikir. Betul? Jadi sebelum tidur tu, cuba baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Waktu letak kepala kat bantal tu, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Okey? InsyaAllah selesai masalah tu. Ina Hamdan, pandangan tuan tentang ilmu tarik duit, benarkah boleh berjaya? Yang tu saya pernah cerita kan? Tentang ilmu tarik duit dan ilmu nombor ekor tu. Pengalaman saya mencari ilmu tu. Ada dalam kisah-kisah saya lepas ya. Muhammad Fitri, kenapa saya pernah nama kita sama? Tuan nak tanya, Kem Paya Jaras bukan kawasan bunian ke? Betul ke tuan? Kalau ada bunian, saya rasa dah berkawan dengan saya dah. Kan? Tak tahulah, kalau je nak duduk, tak nak duduk sudah. Kita pun tak kisah. Nama pun camp ni camp tentera Malaysia, manusia. Kan? Kalau dia nak camp dia sendiri, sudah buat camp sendirilah. Apa benda lah. Semalam ramai duk tanya pasal acap. Semalam pun saya dah jawab pasal acap juga. Aduh, berapa kali nak jawab dengan korang. Takkanlah saya nak bariskan korang ramai-ramai kat depan saya, lepas tu saya bagi cerita. Come on lah. Kan? Semalam saya dah cerita. Tengoklah semalamnya. Okay? Muhammad Fakur Razi, tuan pernah bagi buah dulu. Sampai sekarang saya ingat sakit dia. Alhamdulillah. Kan? Kalau tak sakit, macam mana nak tahu benda tu berguna atau tidak? Man Gayung, cikgu boleh bagi pandangan tentang ilmu gayung dalam ketenteraan. Dia sejarah dia tu, saya pernah tulis. Sejarah dia 1971, silat gayung telah pun diajar pada tentera. Tapi masalahnya sekarang ni, kalau kita nak masukkan silat gayung semula ke dalam tentera, saya nak tanya balik semula kepada semua ahli-ahli gayung ni, kamu dah bersedia ke nak mengajar tentera-tentera ni? Kamu betul-betul bersedia ke? Jurulatih-jurulatih silat yang ada sekarang ni, cukup ke kita? Bersedia ke kita? Tentera ada 150,000 orang tau. Boleh ajar 150,000 orang? Tak boleh. Kemampuan kita sendiri tak betul. Lepas tu, dalam gayung pula berpecah sana, berpecah sini, berpolitik sana, berpuak sana, berpuak sini. Macam mana cerita? Kan? Alhamdulillah lah sekarang kita dah nampak penyatuan tu cantik dah balik. Okay. Sebenarnya gayung ni dia kena betulkan diri dia dulu. Lepas tu baru dia boleh masuk ke organisasi besar. Minta maaf, memang pedih telinga saya bila saya cakap ni. Sebab saya cakap benda benar. Okay? Faham Okay. Oh Pit, tuan, apa fungsi mandi limau dan mandi minyak dalam silat? Oh, senangnya. Mandi limau, ialah pasal apa saya punya line ni tak elok? Okey, saya rasa cukup rekod dah. Ada apa lagi ya? Rizanir Rahim, apa beza JMF dengan ATM? JMF untuk menjaga Johor, nama pun Johor Military Forces. Johor, dia hanya untuk Johor dan di bawah Sultan Johor. Okey? Menjaga istana dan kepentingan tanah jajahan negeri Johor. Okey? Angkatan Tentera Malaysia, nama pun Malaysia. Jaga keseluruhan Malaysia. Operasi di dalam negara dan di luar negara, jauh daripada negara, semuanya ATM. Okey? Clear? Saya guna bahasa mudah itu. Anif Edruli, tuan, piramid wujud tak dalam hutan Malaysia? Wujudlah tu Sunway Piramid.
Gila tak wujud tu. Penat-penat orang buat berjuta-juta harga sandwich piramid tu. Okay. Yang tu sebenarnya saya dah jawab semalam kan. Aduh. Okey, soalan lain. Sebenarnya banyak soalan-soalan yang tuan-tuan tanya ni, kan? Banyak soalan-soalan tu sebenarnya tuan-tuan dah tahu jawapan dia ataupun tuan-tuan malas nak Google. Itu je. Okey. Aduh, lepas tu saya malas nak jawab. Bila soalan-soalan tu saya kata, alah ini soalan ni korang dah tahu jawapan. Ataupun korang malas nak Google, saja nak kenalkan saya. Air dah sejuk lah. Tuan, di manakah MJ Kulimambang? Nama. Tuan, di manakah Chris Tamingsari yang sebenarnya? Lebih baik saya jangan jawab soalan tu. Okey. Nadirah Bunga, Tuan, Kem Terendak memang kawasan keras kan Tuan? Ya Allah Tuanku, sungguh memang betul Nadirah. Sungguh keras kawasan Kem Terendak tu. Terus terang saya bagi tahu. Mau tak keras, dia punya jalan dia tu guna jalan tar. Cuba jatuh atas jalan tar tu. Oh Allah keras. Bangunan dia buat pada batu. Pokok-pokok pun banyak. Cuba hantuk kepala kat pokok tu. Memang keras. Terus terang saya bagi tahu. Betul Nadirah. Kem Terendak memang keras. Betul lah tu. Paper Girl Aoki Balboa. So abang, apa beza budaya Sabah dan Semenanjung? Sabah waktu saya duduk sana, orang Sabah ni dia lebih terbuka, lebih open. Dekat orang Sabah ni kalau kita nampak orang Melayu couple dengan orang Cina ataupun orang Cina couple dengan orang Kadazan ataupun dia orang tak ada masalah apa-apa tu. Tapi cuba kita kat sini, kita nampak orang India couple dengan orang Melayu, mula orang lain pandang semacam atas bawah, atas bawah, atas bawah. Itu perangai kita lah. Kan? Jadi budaya mereka, penerimaan mereka, dia orang punya, tu memang berbeza. Kan? Okey, kejap saya nak baca soalan. Dah 59 minit ke? Okey. Saya rasa cukup lah kot. Lama-lama pun merepek je. Shu Adudu. Tuan, saya sering mimpi seorang perempuan bagi makan benda-benda kotor. Paling ngeri saya muntah keluar tahi. Tapi mimpi. Nama pun mimpi. Kan? Kalau betul-betul rasa benda mimpi, dia kacau di mimpi saja tak ada masalah. Tapi kalau dah mula badan jadi sakit, apa semua berbanyak benda, pergilah berubat. Okey, soalan lagi. Tuan, ceritalah pasal komando. Ramai sangat orang nak tanya, nak suruh saya cerita pasal komando. Saya minta maaf. Saya menghormati mereka. Pada saya, biar mereka sendiri yang bercerita. Bukannya saya. Okey? Biar mereka sendiri yang bercerita benda tu. Apa pengalaman mereka. Saya hanya cerita apa yang diri saya aja. Apa ni? Nama Wan Raifan Fiza Kowe. Apalah yang duk tanya pasal TMJ. Tuan, bagi ayat untuk menahan marah. Saya pernah bagi? Yang kata saya tak bagi? Rosie Hood. Assalamualaikum Tuan. Tuan pernah duduk 6 Melayu tak? Pernah. Ya, saya pernah. Tuan, boleh kongsi adab memasak tak? Zikir yang sesuai semasa memasak. Ya Latif pun boleh. Ya Rahman pun boleh. Zikir tu. Ya Rahim pun boleh. Sudah saya dah bagi tu. Ambil Suhairi, Tuan percaya tak Bigfoot tu wujud? Saya dah jawab dah tadi.
Wan Nurul Huda, Wan malas dah nak komen, tak respon. Minta maaf saya tak tahu. Terlalu banyak soalan ni. Saya tengok satu. Cerita pasal mat komando, saya tak tahu. Benda tu buka kat YouTube ada kisah tu. Okey? Cuba tengok. Selendang biru. Tuan, kalau diberi peluang tuan nak tambah bini ke tambah anak, jangan marah. Tuan, kalau dia datang dengan baik, takkan saya nak tolak. Tapi kalau mencari tu mungkinlah tidak. Ayat. Faham maksud tu? Okey. Taufik Topek, tak berminat cari calon Sabah ke tuan? Kalau ada, apa salahnya? Jangan beritahu bini aku. Ramai sangat duk tanya, tuan jarak paling jauh tuan pernah tembak, jarak paling jauh tuan pernah tembak. Kenapa nak tanya jarak paling jauh saya pernah tembak? Kan? Kamu nak jadi target ke? Kan? Boleh. Saya suruh pergi duduk depan-depan 1 kilometer, 2 kilometer, pegang belon. Saya tembak. Boleh? Kalau siapa berani buat itu, saya akan bagi tahu berapa jumlah saya tembak. Okay? Janganlah tanya berapa jauh saya tembak. Lebih baik tanya, tuan, berapa dekat tuan pernah tembak? Barulah betul soalan tu. Okey? Muhammad Firdaus, tuan betul ke tentera Sulu pakai tangkal? Slow sikit soalan tu. Terlalu banyak lah. Muhammad Arifin, tuan bagi tips macam mana nak jadi playboy tuan. Tak boleh. Jahanam dunia ni kalau saya bagi ilmu-ilmu tu kat korang. Ida Siti, tuan apa beza RMD dengan Ranger? RMD tu Regimen Askar Melayu Diraja. Ranger tu lah Regimen Ranger Diraja. Askar Melayu ni terdiri 100% daripada orang yang berbangsa Melayu beragama Islam. Ranger pula terdiri daripada orang Melayu, orang Islam, bangsa-bangsa lain, Cina, India, Iban, Dayak, Kadazan semua ada dalam tu. Kan? Tugasnya sama. Okay? Mereka tetap infanteri. Okay? Muhammad Nur Fadil Ihsan, tips kuatkan mental tuan. Senang je. Pergi cari pasal dengan perempuan. Itulah tip nak kuatkan mental. Tengok bila kamu tak ada benda nak buat, kau saja cari gaduh dengan perempuan. Lepas tu kau diam, kau tahan dia telinga kau, mental kau. Itulah tip nak kuatkan mental. Tak percaya buat. Okey? Sebab apa? Saya bukan cerita kisah kosong. Saidina Umar, segarang-garang Saidina Umar tu, dia bini pun kena beletih dengan bini, tahu tak? Apa lagi kita ni? Tapi tengoklah mental Saidina Umar kuat. Kita pun kena macam tu lah. Okeylah. Cukuplah. Dah sejam dah kot. Saya rasa dah. Tuan, askar Malaysia dengan TNI ngam tak? Ngam lah. Baik. Saya pun ramai kawan-kawan saya yang dalam askar Indonesia. Baik pegawai dia ke, baik dia punya pasukan khas ke apa ke, banyak. Betul. Kami memang baik. Tak ada masalah apa pun. Okey. Dah tak ada Cukup
Man Gayung, cikgu bab keris Taminsari tu memang dah dijumpai dan dalam simpanan, betul atau tidak? Oh, ada dalam simpanan. Okey. Okey, sekian saja daripada saya lah. Saya rasa dah terlalu banyak soalan-soalan yang saya dah tak terjawab dah. Ahmad Ramzi, batu delima masih dalam simpanan ke tuan? Ya, masih dalam simpanan. Oh. Ya, dah sejam ke sekarang? Dah sejam ke? Azizi King Dragon, Chip jawab le. Jawab soalan apa jawab? Saya dah tak tahu. Dah beratus-ratus ni. Saya dah perlahan buka ni. Tak tahu dah banyak sangat soalan. Habibun Najar, tuan tak baca lagi soalan saya. Terlalu banyak. Saya tak boleh nak tengok mana satu. Okey? Okeylah, cukup lah kot. Aquadli MK, tuan saya nak tahu pasal urut tadi. Pasal apa urut tadi? Aduh. Okeylah. Saya boleh tidur dah kot Okey. Sekian saja daripada saya. Cukuplah tu 1 jam malam ni. Okey. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, besok malam kita live. Kalau saya tak dapat besok malam, tengoklah 4-5 malam lagi. Okay, saya doakan pasukan-pasukan hadapan, frontliner kita yang bertungkus lumus, kan? Yang sedang bertugas, polis, yang anggota-anggota tentera yang saya sayangi, saya cintai sekalian, dan keluarga-keluarga mereka semuanya dalam keadaan tabah, kuat dan saling sokong menyokong di antara kita ya. Okey, itu saja daripada saya pada malam ini. Cukuplah 1 jam. InsyaAllah kalau ada lagi besok. Kalau tak ada, tengoklah lusa ke, hari-hari lain ke. Okey? Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jemput minum semua. Kan? Air pun dah sejuk dah. Okey, terima kasih teman mengeteh kita. Okey, next time kita minum lagi. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.